大家平安 Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Ya, kita bersyukur hari ini bisa memasuki minggu yang pertama dan hari yang pertama di bulan Februari ini. 感谢神的带领，我们今天也进入第2个月，这是2月份的第一天。 Dan kiranya kita bisa masuki hari yang pertama bulan yang baru ini dengan semangat yang baru. Amin. 大家，我们进入新的一天，我们打起精神来。 Walaupun kita tahu ada banyak hal yang terjadi yang kadang-kadang bisa meresahkan hati 尽 kita. 管外边有许多事项不断在困扰着我们的心， Tapi kita percaya Tuhan tetap pegang kendali. Amin. 可是我深信神在掌握一切。 Mari sebelum kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. 尚未阅读并思想神话语之前，我低头同心祷告。 Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. 天上的父神，我们满心感谢您， Karena Engkau telah menyertai kami, 因为你已经伴随着我们。 sehingga 1 bulan telah kami lewati. 1个月我们已经走过去了， Dan pada hari ini kami bersyukur kami bisa memasuki hari yang pertama, minggu yang pertama. 今天清晨我们感谢神，我们进入我们本月份的第一天，并本周的第一天， Dan kami dapat beribadah bersama pada hari 并 ini. 且能够一块儿敬拜神。 Bapa, biarlah dengan pertolongan Tuhan kami untuk terus hidup menghidupi iman kami. 父啊，让我在你的帮助之下，我们一起把我们的信心和信仰活出来。 Terlebih biarlah hati yang haus dan lapar akan firman-Mu itu ada dalam hati 尤 kami. 其是在我们内心深处有一个科基慕义的心。 Dan tibalah saatnya kami mau membaca, merenungkan 是时 firman. 候我们要阅读并默想你的话语。 Tolonglah kami baik yang menyampaikan, menerjemahkan maupun yang mendengarkan. 求主帮助传讲、传译，并在座的弟兄姊妹们、听 Supaya 到的弟兄姊妹们， kami dituntun, diberikan hikmat oleh Roh Kudus 好让 untuk 圣 memahami 灵引 firman. 导并赐给我们智慧，能够理解神的真道。 Terima kasih Bapa, 感谢 inilah 我 doa 父 kami. 这是我们的祷告， Dalam nama Yesus 奉我主耶 Kristus. 稣宝贵的名， Amin. 阿门。 Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita akan melanjutkan perenungan kita dari kitab Ester pasal yang keempat. 在座弟兄姊妹们，继续在探讨，这在取自以斯帖书，今天是第4章1到17节。 Untuk mengefektifkan waktu, maka saya akan membaginya di dalam 2 bagian. Maksudnya adalah di dalam membacakannya. Ayat yang pertama hingga yang ketiga akan saya bacakan dalam bahasa Indonesia, sedangkan ayat yang ke-10 hingga 14 akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin. 为了让时间能够更有效的安排，那么1到3节由一年诵读，然后有10到14节由汉语普通话来诵读。 Ester pasal 4 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Setelah mengetahui semua yang terjadi itu, Mordekai mengoyak pakaiannya serta memakai kain kabung dan abu. Kemudian ia keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil menangis dengan nyaring dan pedih. Ia pergi hanya sampai di depan pintu gerbang istana raja, karena tak seorang pun boleh memasuki pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di setiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Banyak orang membentangkan kain kabung dengan abu sebagai alas tempat tidurnya. 第4节到第14节，以斯帖就吩咐哈他格去见末底改说：“王的一切臣仆和各省的人民都知道有一个定律，若不蒙召上入内院见王的，无论男女，必被致死，除非王向他伸出金杖，不得存活。现在我没有蒙召进去见王，已经30日了。”人就把以斯帖这话告诉末底改。末底改突然回复以斯帖说：“你莫想在王宫里强过一切犹大人，得免治祸。”第14节，次时你若闭口不言，犹大人必从别处得解脱，蒙拯救，你和你家父家必至灭亡。焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会吗？ Demikian pembacaan firman Tuhan. 读经到此为止。 Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita
perlu melihat seorang tokoh yang bernama Laszlo Tokes. 弟兄姊妹们看到一位杰出的人叫拉索罗多克斯， Siapakah dia? 他到底是何等人呢？ Ia adalah seorang pastor di Timisoara, Rumania, di selama pemerintahan Ceausescu di bawah rezim komunis. 当时他是在一个罗马尼亚这个某个地方作为一个神父或者一个牧师，就是在以塞斯库共产党的政权之下。 Ia telah menyerahkan hidupnya untuk kebangkitan gereja di Rumania, walaupun kondisi pada saat itu dalam bahaya. 他已经把整个生命献上，为了让罗马尼亚的地区的教会复兴，尽管他是处在那个非常危险的处境之下。 Nah, dia tetap memilih untuk mengabarkan Injil dan melawan pemerintahan komunis. 他依然选择去广传福音，还是依然要抵挡当时的共产政权。 Nah, tindakan ini tentu saja membahayakan nyawanya, tetapi ia tetap melakukannya dengan setia. 当然，他的这种行为是可以说是冒着性命的危险，可是他依然行。 Nah, karena keberanian dan integritas inilah maka Tokes dapat menolong orang-orang untuk memperoleh kebenaran dan menghidupinya. 凭借着这个托克斯的勇气他行真理，他就在当时也帮助了好多人。 Nah, selain Laszlo Tokes ini, Tuhan dapat memanggil kita sekalian untuk melakukan kehendaknya sekalipun dalam kondisi krisis. 除了托克斯，神同样也要召我们，尽管我们处在一个非常危险或者危机的边缘。 Setiap hari kita diperhadapkan dengan banyak pilihan dan kita ditantang untuk tetap memilih yang benar atau tidak. 每日我们就面对许多的选择或者抉择，可是我们依然有权利能够去选择。 Demikian pula yang dialami oleh seorang yang bernama Esther alias Hadasa. 当然，也是当时的以斯帖所面临的，也是他的一个名字叫哈达撒，他又名哈达撒。 Esther diminta oleh Mordekai untuk menghadap Raja Ahasiweros untuk memohon kasih karunia-Nya dan membela bangsanya di hadapan 摩地 Baginda. 来请求以斯帖去见当时的国王，求国王的恩赐和怜悯。 Nah, kenapa demikian? Karena bangsa Yahudi yang tinggal di wilayah Puri Susan akan dibinasakan oleh Haman orang Agag itu. 因为当时的住在苏珊城的犹太人将被那个叫哈格人灭绝。 Hal ini diperkuat dengan kopian undang-undang untuk membinasakan orang Yahudi yang telah beredar di Puri Susan. 那随着这个灭绝犹太人住在苏珊城的时，有一本副本的诏书，就是国王下的旨意，在当时的犹太人中间已经广传了。 Ketika orang-orang yang ada di wilayah Puri Susan mendengarkan hal ini, maka menimbulkan kehebohan. 当时居住在苏珊城的犹太人听见这个消息后，他们是非常的感到困扰，并且哀痛。 Orang-orang Yahudi yang mendengarkan kabar ini pun menjadi duka cita bahkan berkabung. 尤其是犹太人听到这些消息后，他们陷入非常哭泣或者哀嚎的日子。 Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita mendengar permintaan Mordekai kepada Esther untuk menghadap sang raja, bukankah itu permintaan yang wajar, bukan? 弟兄姊妹们，若是我们听见摩地改对以斯帖这个皇后的请求，应该是一个非常自然的。 Kalau menghadap raja itu adalah suaminya, maka seperti kita lah, maksudnya sang wanita atau sang istri menghadap suami, apa susahnya? 王后去见国王，就如同一般的妻子去见丈夫，有何难处呢？ Apalagi bisa cipika-cipiki begitu, 何 Bapak Ibu. 况他们能够再有一番亲密， Dan kalau bisa mesra-mesra kan tidak masalah. 并且有一番的经过一番的密切的亲密的关系也可以。 Nah, itu masalahnya. 这个是问题在于 Ayat 11 berbunyi demikian. 第11节说到。 Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam tanpa dipanggil, berlaku satu undang-undang, orang itu harus dihukum mati. Hanya orang yang diberi uluran tongkat emas oleh raja yang tetap hidup,
padahal selama 30 hari ini aku tidak dipanggil menghadap raja. 第四节，王的一切臣仆和各省的人民都知道有一个定律：若不蒙召擅入内院见王的，无论男的女的，都被治死，除非王向他伸出金杖，不得存活。现在我就是以斯帖，没有蒙召进去见王，已经30日了。 Jadi sekalipun Esther sebagai ratu memiliki akses kepada raja, jika raja tidak memanggil dan tidak berkenan, maka hanya hukuman mati yang akan dialaminya. 就是连这个王后以斯帖，若是没有蒙召的话，她进入院内去见国王，必被处死。 Itu adalah respon pertama dari Esther terhadap permintaan Mordekai. 这是摩地凯对以斯帖的做出第一次的回应。 Ia lebih memikirkan tentang resiko yang dialaminya sendiri ketika menghadap raja tanpa dipanggil. 以斯帖在想到他自身的危险，当他没有被蒙召去见国王。 Dia mau cari aman dan mencoba untuk tetap menyembunyikan identitasnya sebagai orang Yahudi. 以斯帖作为王后的，她为了自寻自己的保护自己自保的方面，她也竭力努力的去掩盖她的身份就是犹太人。 Akibatnya dia tidak berpikir lagi bagaimana untuk menolong bangsanya dengan statusnya sebagai seorang ratu. 且结果，他作为一个有王后的身份的人，他却没有去在为他的国民，就是犹太人着想。 Mengetahui jawaban Esther seperti itu, maka Mordekai berkata kepada Esther melalui perantaraan Hatah di ayat 13 hingga 14. 末德该得知以斯帖的回应后，就经过另一个人，他又向以斯帖说道，就是在第13节。 Jangan kira karena engkau di istana raja, hanya engkau dari antara semua orang Yahudi yang akan terluput. Sebab jika engkau berdiam diri saja pada saat ini, pertolongan dan kelepasan bagi orang Yahudi akan muncul dari pihak lain. Tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu justru pada saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. 第13节，末地改托人回复以斯帖说：“你莫想在王宫里强过一切犹大人，免得致祸。此时你若闭口不言，犹大人必从别处得解脱，蒙拯救。你和你父家必至灭亡。焉知你得了往后的位分，不是为现今的机会吗？” Nah, dari kedua ayat ini kita bisa menemukan 3 kalimat, dan dari 3 kalimat ini kita bisa menemukan 3 kebenaran. 从2处经文我们得着3句话，从3句话我们得着3个真理。 Yang pertama adalah Mordekai mengingatkan Esther tentang konsekuensi jika tidak melakukan kehendak Tuhan, yaitu kematian. 第一点是末德改是要告诉以斯帖，就是关于他的结果，若是他没有遵守神的话语，他是将面临死。 Nah, jika ia tidak melakukan kehendak Tuhan, maka konsekuensinya dia tetap menjadi korban dari rencana Haman. 若是他不行符合神的旨意话，他的结果就是也成为这个牺牲品。 Tapi jika dia melakukan kehendak Tuhan, 若是他照神的旨意去做的话， maka konsekuensinya juga bisa mengalami kematian. 其结果或者风险也可能是会被致死或者被处死。 Dengan demikian Esther maju kena, mundur kena. 换句话说，对以斯帖来说，他是进退为难， Dan dia tidak dapat melarikan diri dari resiko yang harus 他是 dihadapinya. 无法躲避或者逃避这个死亡的威胁。 Nah, yang kedua adalah Mordekai meminta Esther untuk tidak bungkam dan berdiam diri. 第二点是末地改是要以斯帖不要再闭口无言，就是沉默。 Nah, kita mungkin bisa menangkap kesan bahwa Tuhan itu tidak hadir dan diam di dalam kitab Esther. 可能我们会就这么想到，当时好像神就是默默的无言， Karena tidak ada
kata Tuhan atau Allah di dalam kitab ini. 因为在这处我们刚刚读的几段经文中，却没有说到神或者上帝。 Nah, sekalipun tidak ada nama Tuhan atau Allah di dalam kitab-kitab itu, bukan berarti Tuhan itu tidak ada atau tidak hadir. 尽管在这段或者那段的经文里头没有神或者当时的耶和华上帝，这并不意味着神没有同在。 Sekalipun dikatakan God's silence doesn't mean He is absent. 神默默无言，并不会说神已经不在，神缺席了。 Nah, Tuhan itu ada dan Tuhan itu hadir sekalipun kita merasakan kok Dia tidak bertindak apa-apa ya. 神是无所不在的，尽管我们想到神好像是默默无语，并没有什么行动。 Nah, Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. 神当然对拯救犹太人有自己的计划， Dia berdaulat untuk memakai cara apa saja, Bapak Ibu 神 Saudara-saudara. 有权柄、有权利，他能够使用各种各样的方式或者说手段。 Dan Dia juga bisa memakai siapa saja Hanya- untuk menyatakan kehendaknya menyelamatkan mereka. 他也能够，神也同样能够使用任何一个人，为了能够实现他拯救的计划。 Dan di zaman Esther, Dia memilih Esther Saya- untuk melakukannya. 以斯帖那个时代，神却选择了以斯帖，使用以斯帖。 Dan dari sinilah kita bisa memahami bahwa sekalipun Allah kita itu berdaulat, tapi hidup kita tidak pernah pasif. 那么从这一点我们可以理解是，尽管神是掌管万物的事，可是我们作为神的儿女们，我们不是一群被动的群体。 Jika kita tahu dan percaya Allah itu berdaulat, tetapi kita masih hidup pasif, tidak berbuat apa-apa, kita jatuh pada yang namanya fatalisme. 倘若我们知道神是全能的、有权柄的，可是我们却是被动的，我们可能会陷入另一个就是那个宿命论。 Fatalisme adalah sebuah pandangan yang meyakini bahwa segala peristiwa di dunia ini telah ditentukan oleh takdir dan tidak dapat diubah oleh manusia. 宿命论有一种观点，是视为这个天底下世界上所发生一切的事是已经定了它的论，是人没办法改变的。 Ini adalah sikap pasrah terhadap nasib karena menganggap usaha manusia tidak akan mempengaruhi hasil akhir yang telah ditetapkan. 这个是一种非常消极、悲观的想法的论调，就是认为我们人所做的一切事都不能够改变其命运的注定。 Sebagai contoh, misalkan ada seseorang yang sakit parah, 举个例子说，有一位弟兄姊妹们得了重病， maka dia berkata dia akan menolak pergi ke dokter. 这个弟兄姊妹们说他不想去就医， Alasannya karena kalau memang sudah waktunya mati, ya mati 其 saja. 理由是，要是已经到了生命的终点，要死也是要死的。 Nah, dalam konteks kitab Esther, maka mungkin kalau Esther menganut fatalisme, dia bisa bilang seperti ini. 也许在以斯帖当时，如果是他有这种的观念，他会这么想，这么说。 Karena memang sudah waktunya mati dengan undang-undang pemusnahan bangsa Yahudi oleh kerajaan Persia, ya mati saja. 当时这波斯帝国所出来的一种条文命令，要犹太人杀灭犹太人，那就没有办法，就让犹太人死去吧。 Tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Terima, pasrah, ikhlaskan saja karena semua adalah suratan takdir. 我们已经无所可为的是，我们只好就默默的去接受，这些就是已经命着注定。 Tetapi Esther tidak menganut fatalisme. 然而，以斯帖并会是成为一个相信宿命论的信徒。 Sebaliknya, melalui peneguhan yang diberikan oleh Mordekai, maka dia menyadari kedaulatan Allah, tetapi tetap juga melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. 然而，经过末底改一番的兼顾他的呼召，他深信，尽管神是掌管万物的，但是我们周围的信徒们，我们不能被动。 Karena itulah kebenaran yang ketiga itu adalah bukan kebetulan jika Esther dapat menjadi ratu di kerajaan Persia. 那么第三点的真理，那么以斯帖成为当时的皇后，并非一件偶然的事。 Mordekai menyadari bahwa dengan status Esther sebagai ratu, ia dapat menolong bangsa Yahudi dari krisis. 末底改非常深信，因为以斯帖作为
一个王后，她却有能力拯救犹太人走出这个困境。 Ia juga menyadari bahwa Tuhan menempatkan Esther dalam posisinya seperti sekarang karena sebuah alasan. 末底改也深信神把以斯帖作为一个皇后，就是隔在这个波斯帝国，是有一个其中的原因。 Dengan kata lain, Tuhan memanggil Esther menjadi penyelamat bangsa Yahudi dari pemusnahan massal yang dilakukan oleh Haman. 换句话说，神使用呼召这个以斯帖，成为能够拯救犹太人免去被灭绝的危险。 Jika ia memilih untuk menghadap raja dan membela bangsanya, ia sedang dipakai Tuhan dan mengalami pertolongan Tuhan dalam rencananya. 若是他为此事，以斯帖赶去宫里见国王，这是神在使用他。 Nah, jika Esther memilih untuk tidak membela bangsanya, dia hanya akan mengalami dampak dari ketidaktaatan. 如果以斯帖却选择不要去为民辩护他的犹太民，他不去见国王，他也必会承受他的风险。 Bukan hanya itu 结果 saja, 不仅如此， dia juga kehilangan kesempatan untuk bisa berkarya bagi Tuhan dan bagi bangsanya. 同时他也失去了那个为主使用或者为他的民族有所贡献的良好的机会。 Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita pasti pernah dan tahu siapa John Calvin. 在座弟兄姊妹，我们理所应该知道谁是叫加尔文 John Calvin。 Nah, di dalam kehidupan John Calvin ternyata ada banyak kejadian. 在加尔文这个他的生命的征途中，也有许多事临到他身上，发生在他身上。 Dan kejadian-kejadian itu justru dipakai untuk meneguhkan panggilan John Calvin. 这些在他身上所发生的事，然而却是兼顾了加尔文的神的呼召。 Pada tahun 1536, John Calvin terpaksa menginap semalam di Jenewa karena jalur perjalanannya ke Strasbourg terhalang karena perang. 当时加尔文要到去一个地方某个城市，因为战争路被切断了，他不得不待在日内瓦。 Pada waktu itu Guillermo Farel, seorang yang lebih dahulu memulai gerakan reformasi di Jenewa, mendesak Calvin untuk membantunya. 当时有在 Glorfeld 的，当时是在一个改革家，他就叫了这个加尔文。 Namun Calvin menolak permintaan itu karena dia punya alasan, dia mau studi pribadi. 当时加尔文却拒绝了他的请求，就是参与改革的运动。加尔文为了他的就读、他的深造而拒绝。 Nah, karena itulah kemudian Farel berkhotbah dengan berapi-api sambil menunjuk jarinya kepada seorang sarjana, yaitu Calvin yang waktu itu usia 27 tahun, dengan berkata, 当时法雷就是在一次讲道时候，他非常火热的时候，他并手指着那个27岁的加尔文，他这么说道： "Jika engkau tidak tinggal di Jenewa dan membantu pergerakan reformasi, maka Allah akan mengutuk engkau." 他这么说道，对加尔文这么说道：若是你没有待在日内瓦参与这个宗教改革行动的话，神必咒诅你。 Perkataan ini menjadi pimpinan khusus bagi Calvin untuk melakukan gerakan reformasi yang dipercayakan Tuhan kepadanya di 这 Jenewa. 句话对加尔文产生了，就是带领他去开始参与改革运动、改革事工。 Nah, pada akhirnya Jenewa menjadi model dari gerakan reformasi di seluruh dunia. 最终，这个日内瓦成为整个世界改革运动的典范。 Jadi dari pengalaman hidup Esther, bahkan juga John Calvin, kita menyadari bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam dunia ini. 然而，透过以斯帖所经历的事和加尔文所经历的事，我们深知在这个世界上没有一件是偶然的事。 Nah, kalau memang tiga kebenaran ini sudah didengarkan oleh Esther, apa responnya? 那么，若是这个三个真理都有以斯帖听了之后，那他理所该有怎么样的回应？ Dia memilih untuk melakukan yang benar, apapun resikonya. 他选择尽管冒着任何的风险，他要把真理正确的事行出来。
Dia berkomitmen untuk menyelamatkan bangsanya. 他决志承诺要拯救他的民族国民。 Pertama-tama dia mengumpulkan semua orang yang ada di Susan, maksudnya orang Yahudi di Susan. 首先，他把所有的在苏珊城居住的犹太人集合起来， Dia meminta mereka semua berpuasa bagi Esther. 他要求他们为以斯帖禁食。 Dan kemudian Esther siap untuk pergi menghadap Raja Ahasiweros dengan status tidak dipanggil. 那之后，这个以斯帖王后，她已经决心要进入王宫去见这个亚哈鲁国王，尽管他没有被召见， Dan berani menghadapi kematian apapun yang terjadi. 他要面对任何的事情即将发生的，包含死亡。 Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, ternyata ayat ini bukan hanya menegaskan bahwa inilah komitmen Esther. 在座的弟兄姊妹，然而这处经文不再是说强调，这就是以斯帖的决志和承诺。 Tetapi ayat ini juga menjelaskan betapa pentingnya peran komunitas di dalam kehidupan seseorang. 这处经文也是强调至关重要的是，当时在以斯帖周遭的群众或者群体的帮助和支持。 Sekalipun kerajaan Persia adalah kerajaan yang menyembah berhala, tetapi Esther punya komunitas yang meneguhkan imannya, panggilannya untuk melakukan yang benar di hadapan Allah. 尽管当时的波斯帝国是一个拜偶像的国家或者政权，可是以斯帖他本身有他的一处群体，这个群族是在支持他，并兼顾他的呼召，兼顾他的信心。 Nah, Martin Luther itu pernah berkata begini, 马丁路德曾经这么说道： seseorang seharusnya meninggalkan pelayanan. Tapi tunggu sebentar, jangan seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. 一个人理所应该就是放下他的服饰。 Sekalipun ia lebih bijaksana dari Salomo dan Daud, kecuali kalau ia sungguh-sungguh terpanggil. 尽管他的智慧、他的才干胜过所罗门王或者大卫王，除非他是真的被蒙召的。 Dan jika Allah membutuhkan Anda, Ia akan tahu bagaimana cara memanggil Anda. 如果是神需要你的话，他知道该如何的去呼召你、感召你。 Pernyataan Luther ini membuat kita mengerti bahwa semua orang di dalam dunia termasuk orang Kristen punya panggilannya, punya visinya dari Tuhan. 借着路德的声明，我们甚至在天底下的人，包含我们基督徒们，都有神的呼召，有神赐下的意向。 Tuhan sudah menetapkan hal itu sebelum kita dilahirkan ke dalam dunia ini. 在我们还没在出生在这个世界上，神已经把这一些已经实定了、定义了。 Masalahnya adalah apakah kita tahu dan kita paham akan panggilan dan visi dari Tuhan itu. 问题是在于我们是否知道神对我的呼召，神给我们的意向。 Jika kita tahu dan paham akan hal ini, jangan keraskan hati kita. 若是我们知道这方面，我们不要再硬起心来。 Tetapi kalau kita belum tahu, mari cari tahu. 尚未知道的话，我们竭力努力去寻求。 Bagaimana caranya? 然后怎么呢？如何呢？ Kenali diri kita, kelebihan dan kelemahan kita. 先对我自己有一番的认识，我们的优点还有我们的缺点， Kenali talenta dan karunia rohani yang telah Tuhan 也 berikan. 知道我们的一些的才干，并且神赐给我们的恩赐。 Dan milikilah komunitas, kelompok yang bisa menilai diri kita apa adanya. 也拥有一些群体或者周遭人，他们对我们身上有个评估或者评价。 Dan berdoalah, bergumullah di dalam doa kita dengan Tuhan. 那么要必须来一番的迫切的祷告， Karena panggilan ini atau visi ini bukan kita yang buat. 因为这些的呼召和意向，并非我们自己制造出来的。 Tuhan yang buat, tapi Tuhan mau kita tangkap, kita cari tahu, dan kita hidupi. 是神为我们所预备的、所造的，神要我们是寻求并且抓住。 Esther tahu
dan mengetahui akan panggilan Tuhan, maka dia berani mewujudkannya apapun resikonya sekalipun harus mengalami kematian. 第四节，深知这是神的呼召，其实他有勇气，尽管他要面临一切风险，他能够去实现他神在他身上的呼召。 Bukankah apa yang dilakukan Esther ini merefleksikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kemudian ketika datang ke dalam dunia? 岂不是以斯帖所做的回应，也如同我主耶稣基督当他来到人间，也如此的回应父神的呼召。 Ia datang untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan hukumannya. 耶稣来到这个世界上，是拯救我们脱离罪的权势和捆绑。 Apapun resikonya, Tuhan Yesus tetap melangkah di jalan Via Dolorosa supaya misi Allah bisa digenapi dengan 尽管 sempurna. 主耶稣要面临一切的风险，任何的风险，他依然走向苦难之道。 Maka dengan demikian karya Yesus di atas kayu salib itu berkenan di hati Allah dan mengalahkan kuasa maut untuk selama-lamanya. 为此，主耶稣基督在十字宝剑的周围的大功，得胜了死亡，也让父神得到悦纳。 Dan karena Kristuslah kita bukan lagi menjadi orang yang menghindari resiko dan hanya sekedar memanajemen resiko. 为着借着主耶稣基督，我们不是再是一个成为躲避风险的人，或者成为一个能够管理风险的管理者。 Tetapi kita menguduskan resiko. 可是我们把一些风险，将风险变成圣洁、圣化。 Ini berarti kita harus berani hidup mengambil resiko bagi Kristus. 这意味着我们或者敢为基督而活着，并承担一切的风险。 Karena kita telah dipisahkan dari dunia oleh Kristus untuk melayani dunia bagi Kristus 因为我 atau 们 demi 基 Kristus. 督耶稣已经把我们从世界分开来，为了在这个世界上来服侍他。 Di penghujung khotbah ini mari bersama-sama kita mencoba untuk menerapkan dan merefleksikan firman Tuhan. 在接受正道之前，我们来吧，我们一起来如何去反思神的话语，并且把这神的话语应用在我们的生活中。 Pertama-tama selama kita hidup di dunia, pilihan apa saja yang kita sudah ambil atau kita hadapi? 首先，在这个我们活在这个世界上，我们有哪一种选择，并且我们已经选择了哪一个选择？ Apakah kita sudah memilih dengan benar sesuai dengan Alkitab? 所以我们的选择已经符合圣经了。 Atau kita jatuh pada paham fatalisme yang pasrah pada takdir dan tidak melakukan apa-apa? 还是我陷入在那种宿命论，就是我们被动的、消极的，我们不做任何的事。 Yang kedua, apa kita sudah mengetahui dan memahami visi panggilan Tuhan di dalam hidup kita? 是否我们已经知道神赐给我们的意向，神在我们生命中的呼召？ Dan yang terakhir, apakah kita hanya diam, bungkam untuk tidak melakukan yang benar karena mau mencari aman bagi kita diri kita sendiri? 第三点，当我们在面对一些风险的时候，是否我们选择袖手旁观或者默默无言，为了自保？ Atau sebaliknya kita tetap hidup sesuai dengan visi dan panggilan Tuhan, apapun resiko yang kita akan alami ke 还 depan. 是我们依然面对一切，承担一些风险，我们要把神托给我们的呼召和意向，就把真理醒出来。 Nah, melalui kitab Esther pasal 4 ini kita bisa belajar untuk memilih dan melakukan yang benar sekalipun ada resiko yang harus dihadapi. 透过我们学习的以斯帖刚刚的一处经文，我们在选择行真理行出来，尽管即使要面对承担一切的风险。 Dan hal ini bisa kita lakukan karena Tuhan sudah memberikan visi dan panggilan bagi kita dan komunitas kita mempertegasnya. 这件事我们该能够办得到的事，因为神已经把护照和意向赐给我们，然后我们也得着周遭的群体的帮助和支持。 Nah, tentang hal ini seorang gembala sidang senior dari Moody Church yang bersejarah di Chicago, dia pernah Erwin W. Lutzer pernah menulis seperti ini. 因为在芝加哥资深的牧师艾伯勒德，他曾经这么说道。 Walaupun panggilan itu secara detail berbeda-beda dalam setiap kasus, hasil akhirnya pasti sama. 尽管在某件事的发生，这个神的呼召是有所不同的，它的细节是有所不同，可是其结果、其终点是一样的。
yaitu adanya kesadaran akan inisiatif ilahi tentang tugas yang membuat pria atau wanita merasakan kepastian yang teguh bahwa apa yang mereka lakukan adalah kehendak Allah. 因为在里面有神的主动，不论是男的、女的，在实行这些工作的时候，他们都知道这些是有神的旨意在里头。 Berdasarkan pemikiran Lutzer ini, kita bisa memahami bahwa setiap orang itu dipanggil oleh Tuhan. 凭借着路德的这么说法，我们可以理解一点是，我们每一个人都有神的呼召。 Memang tidak semua orang dipanggil menjadi hamba Tuhan full time. 然而，不是说每一个人被召成为全时间的神的仆人。 Tapi ada orang-orang yang dipanggil dengan profesinya masing-masing. 每一个人是什么人，有着被呼召是凭借着他自己的专业或者职业。 Karena itu lakukanlah semua itu dengan segenap hati kita. 然而，我们该所做的是，我要尽心尽力的把这些做好。 Karena kalau memang Tuhan panggil kita untuk hal itu pasti tidak salah. 如果是神在这方面召我们的，这一定不是错的。 Dan lakukanlah dengan setia seumur hidup 我 kita. 们要忠心，并且一生一世的去行去干。 Kita menolak ajaran fatalisme karena paham ini hanya menekankan kedaulatan Allah tetapi mengabaikan tanggung jawab manusia. 我们必须抵挡拒绝这种宿命论，因为宿命论则是强调神的主权，却让我们成为神的儿女们是属于被动性的去接受。 Esther telah melakukan panggilannya. 以斯帖已经照神在他身上的呼召醒了， Tuhan kita Yesus Kristus apalagi. 何况是我们的主耶稣基督。 Mereka tahu, mereka menangkap, dan mereka mengerti visi dan panggilan Tuhan. 他们知道，他们抓住，他们知道神在他生命中的呼召，在他生命中的意向。 Karena itulah mereka menggenapinya, menyelesaikannya dengan sempurna di dalam hidup mereka sampai akhir. 因此，他们在生命中，在生命的最后一刻，他们把这个一切神的交托都一一的完成成就。 Kita juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama. 我们同样神也呼召我们行这一切事。 Maukah kita? 我们愿意吗？ Kiranya Tuhan memampukan kita dengan hikmat dan anugerahnya 把我们的 untuk melakukan 神以他的 firman. 智慧，神以他的智慧能力来帮助在座的弟兄姊妹们。 Amin, kita berdoa. 阿门。我们同心祷告。 Bapa kami di surga, kami bersyukur. 我们在天上的父神，我们满心的感谢您。 Karena kami tahu Tuhan, hidup kami di dalam dunia ini bukan kebetulan. 我们知道，我深知我们活在这个世界上，并非一件偶然的事。 Engkau menciptakan kami dengan tujuan yang mulia. 你创造我们有其荣耀的目的， Bahkan Engkau memberikan kami talenta dan karunia rohani bagi kami yang percaya. 甚至你把才干、把恩赐赐给我们信您的人。 Tuhan, tolong kami supaya hidup kami tidak berlalu begitu saja. 主啊，求你帮助我们，不要让我就是枉费此生。 Tapi biarlah hidup kami itu memahami, menangkap visi dan panggilan Tuhan. 让我们一生能够知道、抓住神扩给我们的呼召并意向。 Kalau Esther engkau panggil menjadi penyelamat bagi bangsanya dari pemusnahan oleh Haman. 若以斯帖有神的呼召他来拯救他的犹太民、他的国民免离、逃脱、绝灭。 Tuhan engkau Yesus Kristus, engkau juga dipanggil untuk datang ke dalam dunia, mati bagi kami supaya kami mendapatkan hidup yang kekal. 主耶稣也被召来到这个世界上来拯救我们，并让我们免去死亡，得着永恒的生命。 Maka biarlah kami sebagai anak-anak-Mu juga tahu dan menangkap apa yang menjadi panggilan kami di dalam dunia ini. 巴不得我们成为你的子女们，我们在活在这个世界上，也知道你给我们的呼召和意向，让我们能够好好的把这一切都抓住。 Biarlah kami yang menjadi hamba-Mu secara full time. 当愿我们成为全时间的神的仆人的， Tuhan mampukan kami melayani dengan setia. 主也让我们得到能力去尽心尽力的去服侍。 Untuk kami ya Tuhan yang Engkau panggil di dalam profesi kami masing-masing. 对我们神在召我们在各自的岗位的、各自的专业的、职业的，
Tolong kami Tuhan untuk tetap mengerjakan hal itu juga dengan setia. 也帮助我们能够好好的尽心尽力的去做。 Kami paham itu dari Tuhan, maka kami lakukan itu apapun resikonya. 我们深知这是源自于神的，我们不论任何的风险，我们都要继续去做。 Kami sangat lemah Tuhan, 我们非常的软弱， kami butuh anugerah 我 Tuhan. 们需要神您的恩典。 Kasihani kami dan mampukan 求 kami. 主怜悯我们，让我们得着您赐给我们的能力。 Terpujilah namamu 一 ya 切 Tuhan. 颂赞都归于您。 Di dalam nama 我 Yesus 主耶 kami 稣宝 berdoa. 贵的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Tuhan berkati. 神赐福在众弟兄姊妹们。